Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini cikgu akan bincangkan tentang soalan yang keluar pada ujian Mac yang lepas. Di mana untuk soalan yang pertama dia keluarkan berkenaan dengan soalan unit pernafasan. Okey, ini ialah sistem pernafasan manusia. Benda first kali apabila dapat soalan, sila pastikan baca soalan betul-betul dan garis keyword ataupun gariskan kata kunci bagi setiap soalan yang menjurus kepada jawapan yang kita nak cari. Okey, dalam soalan ini rajah 1.1 menunjukkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas. So, di sini kita perlu gariskan pergerakan dada, menarik dan menghembus nafas. Okey, itu benda yang pertama apabila dapat soalan. Begitu juga apabila kita tengok kepada soalan ni, nyatakan organ utama yang terlibat dalam proses pernafasan, terus saja garis keyword yang kita nak cari yang menjurus kepada jawapan. Okey, so ada dua gambar rajah di sini, iaitu ini gambar rajah yang pertama, menarik nafas, yang kedua iaitu menghembus nafas. Di dalam gambar rajah ini kita boleh lihat semasa proses pernafasan, udara akan masuk. Udara ini dikategorikan sebagai oksigen. Okey. So oksigen akan masuk melalui kita punya nostril ataupun hidung kita. Okey, dan dia akan masuk ke trakea dan terus kepada kita punya bronkiol dan paru-paru. So apabila kejadian ini berlaku, paru-paru kita akan mengembang kerana telah mengandungi oksigen itu tadi, udara itu tadi, dan kita punya tulang rusuk kita ni ataupun rib cage kita ni akan mengembang sejurus apabila paru-paru kita pun paru-paru kita ataupun dada kita mengembang. Okey, so kalau kita tengok dekat gambar rajah dekat sini, ini telah pun memberitahu kita satu gambaran dan jawapan yang kita patut dapat daripada gambar rajah ini. Dan di bahagian bawah ini dikenali sebagai diafragma. Okey, diaphragm. Okey, di mana diaphragm ni dia akan pergi ke atas. Okey, sebabkan kita apabila kita tarik nafas, kita akan proses itu akan menyebabkan diafragma ni akan naik ke atas. So untuk soalan yang pertama, kita akan bahaskan untuk rajah yang kedua ni nanti. Okey, kita akan jawab dulu soalan yang pertama. Nyatakan organ utama yang terlibat dalam proses pernafasan. Okey, dekat sini secara terus terang dia dah berikan gambaran di bahagian ini, iaitu paru-paru. Okey, so apabila kita jawab jawapan ini, automatik kita akan dapat satu markah. Okey, yang seterusnya kita akan lihat kepada soalan yang kedua. Berdasarkan rajah 1.1, iaitu rajah yang di atas tadi, apakah yang akan berlaku semasa menarik nafas? Okey, so dalam soalan ini dia tidak tanyakan inferen, iaitu sebab. So soalan ni agak direct. Okay, kita hanya lihat kepada gambar rajah saja. Okey, so proses apa? Kita kena gariskan semasa menarik nafas. So apa yang berlaku semasa menarik nafas? So kita lihat kepada gambar rajah ini, itu menarik nafas. So apa yang berlaku? Udara masuk ke paru-paru dan dada akan mengembang. Okey, mengembang ke keluar. Kita boleh juga cerita berkenaan diafragma ni yang naik ke atas. Kita punya tulang rusuk pun boleh mengembang, tetapi kita kena lihat kepada markah yang diberi, iaitu satu markah saja. So apabila satu markah kita bergantung kepada soalan. Jadi jawapan dia mudah saja, iaitu udara masuk ke paru-paru dan kemudiannya dada akan mengembang keluar. So jawapan dia ialah udara masuk
Jadi kalau kita tertinggal salah satu daripada jawapan, skema jawapan. Okey, apa yang akan jadi apabila satu markah, jawapan kita akan salah. Okey, that's why dalam sains kita perlu pastikan jawapan kita tu ialah jawapan yang tidak ada keraguan. Okey, apabila kita cakap udara, iaitu oksigen yang masuk ke dalam paru-paru dan dada akan mengembang, itu telah menerangkan satu situasi yang lengkap di mana proses inhalation ataupun proses menarik nafas itu berlaku. So apabila jawab macam ni, kita akan dapat lagi satu markah. Okey. Yang seterusnya kita akan lihat kepada soalan C, iaitu jadual 1.2 menunjukkan kadar pernafasan zakiah semasa melakukan dua aktiviti yang berbeza. Okey. So sekarang ni kadar pernafasan zakiah ni telah menjadi satu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, saya ada ajar cara bagaimana murid untuk memastikan mereka betul untuk soalan ini. Walaupun soalan tidak minta, tapi saya selalu pesan supaya kena ingat cara untuk membezakan antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Selalunya yang berada di bahagian kiri ialah pemboleh ubah manipulasi. Okey, tak apa, tak ada masalah untuk kita nak isikan kita punya kertas ini dengan nota-nota yang kita telah belajar. Okey, dan di sini ialah proses bergerak balas, iaitu pemboleh ubah bergerak balas ya. So di sini ialah aktiviti dia terdapatnya dua, iaitu membaca dan berenang. Okey, bagi pemboleh ubah bergerak balas, kadar pernafasan untuk membaca rendah dan untuk kadar pernafasan bagi berenang ialah tinggi. So soalan ini menjurus kepada inference. Okey, so kita tengok balik. Okey, nyatakan mengapa. Okey, apabila wujudnya mengapa, automatik dia menjurus kepada soalan inference. Apabila inference, mulakan jawapan dengan kerana. Okey, sebab dia nak tanya reason ataupun sebab ataupun alasan bagi sesuatu jawapan yang diminta. Okey, inference, kadar pernafasan zakiah aktiviti berenang lebih tinggi daripada membaca. Okey, so daripada sini kita dapat pastikan, okey, berenang tadi kadar pernafasan tinggi, membaca kadar pernafasan rendah. Kerana di sini berlakunya proses udara yang banyak diperlukan oleh peparu, okey, bagi melakukan aktiviti yang lasak. So jawapan yang kita perlu tulis ialah kerana kadar pernafasan ni dipengaruhi oleh. So, daripada soalan ini kita dapat faham bahawasanya membaca ni ialah aktiviti yang statik, tidak memerlukan sebarang pergerakan yang lasak. Jadi secara automatik kita dapat faham berenang ialah salah satu aktiviti yang memerlukan kadar pernafasan yang tinggi kerana ia ialah aktiviti yang lasak. Apabila aktiviti yang lasak, kita akan bernafas lebih kerap, iaitu kadar pernafasan kita akan semakin bertambah. Dalam situasi soalan ini, kadar pernafasan zakiah ni bertambah kerana udara yang diperlukan peparu dia lebih tinggi kerana melakukan aktiviti yang berat. So itu ialah jawapan yang diperlukan dalam soalan ini. Apabila kita dah berjaya tulis jawapan bagi soalan ini, kita akan dapat lagi satu markah. Okey, bagi aktiviti membaca, bagi yang kurang memahami, apabila kita melakukan aktiviti membaca, kadar pernafasan kita ni ialah kadar pernafasan bagi aktiviti yang statik. Contoh aktiviti yang statik yang lain, contohnya macam kita menulis, melukis, kita tak memerlukan aktiviti yang memerlukan pergerakan yang terlalu banyak. So apabila pergerakan yang terlalu banyak itulah yang menjadikan kita akan memerlukan lebih banyak udara supaya kita dapat bernafas dengan lebih baik. Mana ada orang yang membaca dia tercungak-cungak. Okey, itu ialah relevan mengapa dikatakan aktiviti membaca hanya memerlukan kadar pernafasan yang rendah sahaja. Okey,
Okey, dan soalan kita yang terakhir bagi hari ini. Okey, telah dinyatakan di sini pihak sekolah menggalakkan murid-murid menyertai satu daripada badan sukan di sekolah. Mengapa? Okey, soalan masih lagi mengapa. So, apabila soalan mengapa, automatik kita kena faham ini ialah soalan inference, di mana bermula dengan kerana. Okey, perlu saya tegaskan banyak kali, inference ni merujuk kepada sebab dan alasan. Inference, mengapakah sukan amat penting kepada kesihatan badan? Okey, mengapa sukan penting kepada kesihatan badan? Okey, soalan di sini tak memerlukan kita berfikir secara kebat. Okey, tetapi hanya memikirkan tentang bagaimana kita nak relate ataupun kita nak kaitkan mengapa sukan ni penting untuk kesihatan badan. So, kita gariskan keyword kesihatan badan kerana sukan menjamin apa? Dan sihat. Okey, dekat sini kita juga boleh menambah beberapa elemen ataupun item dalam kita punya penulisan jawapan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ini ialah jawapan yang agak general, iaitu jawapan yang agak umum. Kita boleh terangkan dengan bersukan ni kita akan keluarkan peluh, dan apabila keluarkan peluh kita dapat memastikan segala kotoran ataupun toksin yang berada di dalam badan kita ni akan keluar seiring dengan peluh yang keluar daripada badan kita. So, daripada situ murid-murid akan berfikir bagaimana untuk menghasilkan jawapan yang lebih kebat, iaitu kemahiran berfikir aras yang lebih tinggi. So, itu saja untuk topik pada hari ini.